Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita nak sambung daripada pembelajaran yang lepas, iaitu tajuk bahagi dalam perpuluhan. Okey, jadi kita ulang kaji sikit. Uh, Bahagi perpuluhan masa tahun 4. Okey, kita ulang kaji sikit. Jadi kalau kat sini dia ada berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas. Okey, jadi kalau dalam satu jug ni 1.5 liter dapat mengisi 5 biji gelas. Jadi kita akan ambil 1.5 liter bahagi 5. Okey. Dekat sini sama juga macam tambah, tolak dan darab perpuluhan. Yang paling penting adalah titik perpuluhan mesti diletakkan dalam lajur yang sama. Okey, kita bahagi seperti biasa. Maksudnya kalau macam ni, contoh 1 bahagi 5 tak cukup, jadi kita terus letakkan kosong. Okey, ataupun sifar. Okey, sifar di atas, kita tolak dulu macam biasa, kita turunkan 5. Okey, tapi sebelum kita selesaikan 15 bahagi 5 ni, kamu tengok pada titik perpuluhan dia. Okey, sebelum kita selesaikan untuk 15, dia letak dulu titik perpuluhan mengikut lajur yang sama dengan soalan. Barulah kita selesaikan 15 bahagi 5 dapat 3. Kemudian kita tolak dan dapat baki sifar. Okey, ini ulang kaji sahaja. Jadi yang cikgu nak tekankan dekat sini adalah sebelum kita jawab untuk selepas titik perpuluhan, kita kena letakkan titik perpuluhan dulu mengikut lajur yang sama pada soalan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Dekat sini dia kata ada 12 paket biskut Belvita ni. Okey, dalam satu paket berat ataupun jisimnya adalah 0.6 kilogram. Jadi dia tanya, okey, berapakah jisim bagi satu paket kecil biskut? Kalau semua ni 0.6 kilogram. Kalau dia nak satu sahaja, jadi kita ambil 0.6 kilogram bahagi 12. Okey, jadi kita selesaikan. Pertama sekali kita kena ada sifar 12 lah. Okey, sebab kita nak selesaikan bahagi ni. Okey, jadi kita akan letakkan 0.6 bahagi 12. Kita selesaikan seperti biasa. Cuma untuk contoh yang pertama ni, cikgu nak tekankan, okey, katalah dekat sini 6 bahagi 12 tak cukup. Maksudnya tak ada pun dalam sifar ni. Jadi kita akan letakkan sifar. Jadi 6 tolak sifar, kita tetap akan dapat 6. Kalau kamu tengok pada soalan, selepas 6 tak ada angka. Jadi kalau tadi kita akan dapat baki 6. Tapi sebabkan ini perpuluhan, dalam perpuluhan tidak boleh ada baki. Nak tak nak kita kena selesaikan sampai habis. Tapi macam mana? Kalau lepas 6 tak ada angka, kita sendiri tuliskan angka sifar. Sebab kita nak sambung jalan kerja. Okey, macam tadi cikgu ulang balik. Tadi kita sepatutnya dekat sini je. Baki dia ada 6. Tapi sebab ini adalah soalan perpuluhan, jadi kita letakkan sendiri sifar pada soalan dan kita bawakan turun untuk jadi 60. Tengok sifar 12 ada 60 dan jawapannya adalah 5 darab 12. Okey, 5 darab 12 kita dapat 60, barulah tidak ada baki. Jadi kalau dalam perpuluhan, dalam bahagi perpuluhan, sekali lagi cikgu tekankan, tidak boleh ada baki. Bila ada baki, kalau nombor selepas itu tidak ada apa-apa, kita sendiri tambahkan ataupun kita sendiri tuliskan angka sifar dekat situ dan kita sambung jalan kerja. Okay, jadi kat sini kita dapat jisim bagi satu paket kecil biskut ialah 0.5 kilogram. Alright, kita tengok contoh yang kedua. Dia kata, hitung isi padu air tembikai di dalam setiap cawan yang telah dijual. Okay, jadi bekas yang besar ni 22.5 liter. Bila kawan ni kata dah dapat jual 60 cawan, jadi ayat matematiknya adalah 22.5 liter. Okay, bekas besar ni kita bahagikan dengan 60 cawan air. Okay, jadi macam biasa, yang pertama kita kena bina dulu sifar 60. Okay, jadi kalau kamu tak reti macam mana nak bina sifar 2 digit, cikgu dah sediakan satu video khas
untuk menunjukkan cara untuk membina CV 2 digit. Okey, jadi kamu boleh tengoklah dalam list video yang ada dalam YouTube channel cikgu. Nanti dekat description video ni pun insya-Allah cikgu akan letakkan link video yang menunjukkan cara mudah macam mana kita nak membina CV 2 digit. Okey. Jadi kita dah ada dah CV 60, barulah kita selesaikan. Okey, jadi kamu tengok dekat sini sama juga bahagi seperti biasa. Maksudnya kita tengok dulu angka yang pertama 2. Okey, 2 bahagi 60 of course lah memang tak cukup. Jadi kita terus letak kosong. Okey, kita turunkan pula angka seterusnya 22, masih lagi tak cukup, kita letakkan kosong ataupun sifar. Kemudian kita turunkan 5. Baik, jangan lupa sebelum kita selesaikan, kita letakkan titik perpuluhan dulu pada jawapan. Sebab selalu murid-murid cikgu jenisnya diselesaikan semua dulu, lepas tu baru dia letak titik. Okey, tapi satu kelemahan cara itu, kalau kita terlupa letak titik, maknanya jawapan confirm akan salah, automatik salah. Okey, jadi cikgu nasihatkan kita buat satu persatu. Maksudnya selepas dah ada 2 ni, okey contohnya kat sini, okey 22. Maknanya 22 kita dah letak kosong dekat atas, kita dah turunkan 5. Sebelum kita selesaikan 225 bahagi 60 ni, kita letakkan titik perpuluhan dulu dekat sini. Baru kita selesaikan. Okey, dan sekali lagi, okey dah kat sini kita akan dapat 45. 45 ni adalah baki. Okey, jadi dalam bahagi perpuluhan tidak boleh tinggalkan baki. Jadi kamu tengok sifar yang warna biru ni, ini sebenarnya kita tulis sendiri. Sebab dah tak ada angka dah. Tadi soalan sampai sini je, 22.5. Tapi sifar yang belakang ni kita sendiri wujudkan untuk selesaikan soalan. Okey, dan kita selesaikan sampai habis, kita akan dapat sifar perpuluhan 375 liter. Okey, jadi kita nak tengok lagi beberapa contoh yang ada. Yang pertama, cikgu nak buat yang mudah dulu. Benda ni yang kita dah buat masa kita tahun 4. Jadi ni sekadar ulang kaji je lah. Okey, contoh cikgu ada 3.6 bahagi 6. Yang pertama, letakkan dulu dinding dan bumbung. Ini jalan kerja bahagilah. Okey, jadi yang dekat dalam rumah ni kita letakkan yang awal dulu. Okey, 3.6. Luar rumah, luar dinding kita letakkan 6. Jadi bila dekat luar dinding ni maksudnya sifir lah. Sifir 6. Kita kena gunakan sifir 6. Okay, jadi cikgu dah letakkan senarai sifir 6 dekat tepi ni. Kalau kamu hafal, lagi bagus. Kalau tak hafal, tolong senaraikan sifir dekat tepi. Janganlah asyik tengok buku je. Kita cuba hafal lah dari masa ke semasa ya. Okey, jadi sama juga macam bahagi biasa, kita akan selesaikan satu angka demi satu angka. Jadi yang pertama adalah 3. 3 tak cukup. Contoh cikgu ada 3 coklat nak bagi dekat 6 orang. Mana cukup? Jadi terus letakkan sifar. Okey, kita akan tolakkan dengan sifar, kita dapat baki 3. Okey, dekat sini yang maksud cikgu, bila kita ada titik, sebelum kita nak turunkan 6 ni, kita letak dulu titik pada jawapan. Okey. Sebab ikut pada soalan, lepas 3 ada titik, lepas satu angka ni pun ada titik juga. Okey, barulah kita turunkan 6 untuk dapatkan 36. Kamu tengok pada jalan kerja cikgu tak ada titik pun. Sebab macam cikgu cakap tadi, kita anggap ini seperti bahagi biasa. Okey, jadi 36 kita tengok dekat sifir 6, ada tak 36? Okey, ada. 36 adalah 6 darab 6, jadi kita letakkan jawapan 6. Kita tolakkan 36, tidak ada baki. Jadi bila dah tak ada baki ni, tak payahlah sambung lagi dengan sifar-sifar dekat belakang ni. Sifar yang kita tulis tu kalau baki itu masih ada. Okay, kalau ada baki dan dah tak ada dah nombor pada soalan, baru kita sendiri yang letakkan sifar. Okey. Contoh seterusnya, 937.5 bahagi 15. Okay, yang pertama, kita buat dulu jalan kerja dia. Ini maksudnya ada sifir 15 yang perlu kita buat. Jadi sekali lagi cikgu ingatkan, untuk bina sifir ni cikgu dah buat dalam satu video khas yang lain. Jadi kamu boleh tengok nantilah dalam YouTube cikgu. Dekat sini cikgu dah terus senaraikan sifir 15 yang ada.
Jadi yang pertama, kita tengok satu persatu, 9. 9 nak bahagi dengan 15 memang tak cukup. Jadi kita terus letakkan kosong. Jadi sepatutnya 9 ni tolak kosong dululah. Tapi sebab kita dah biasa buat bahagi, cikgu teruskan sahaja. Cikgu teruskan dengan 93. Okey, jadi 93 kita tengok yang paling hampir. Kalau tak ada jawapan yang tepat, kita tengok paling hampir, maknanya 90 kita akan ambil 6. Okey, jadi kita letakkan 6 pada jawapan tolak 90. Kenapa 90 sebab tadi kita pilih 6. 6 darab 15, 90. Jangan tolak 93. Okey, kita ikut apa yang kita pilih tadi. Okey, 6 darab 15 tolak 90, dapat baki 3, turunkan 7, jadikan 37, rujuk balik sifir. Paling hampir. Kalau tak ada yang tepat, kita cari paling hampir 30. 30 ni berapa? 2. Jadi kita letakkan dulu jawapan. 2 barulah kita tolak dengan 30 untuk dapatkan baki 7. Okey, dekat sini. Sebelum kita turunkan 5, tadi cikgu kata buat apa? Sebab lepas 7 ni ada titik perpuluhan. Jadi sebelum kita turunkan 5 ni, kita letakkan dulu titik perpuluhan pada jawapan. Jangan letak masa last sekali. Nanti kita lupa. Kita terus letak. Barulah kita turunkan 5 dan kita akan dapat 75. Ada tak 75? Okey, ada. Okey, 75 tepat dekat sini. So, 5 darab 15, kita dapat 75 dan tidak ada baki dekat situ. Okey, jadi jawapan 62.5. Sifar dekat depan ni tak perlu dituliskan sebab tak ada nilai. Alright, jadi tak perlulah tulis sifar 62.5. Sifar ni kita boleh buang sahaja. Okey, contoh seterusnya. 85.15 bahagi 49. Okey, kita buat dulu jalan kerja. Dalam rumah, luar rumah 49. Maknanya sekarang ni kita kena buat sifir 49. Cikgu dah buatkan untuk kamu dekat tepi ni sebagai rujukan. Jadi, benda yang pertama macam biasalah. Kita tengok satu angka demi satu angka. 8. 8 nak bahagi dengan 49. Obviously memang tak cukup. Jadi kita terus letak kosong. Kita tengok contoh pula. Kita tengok nombor yang seterusnya, 85. Jadi kita tengok 85 yang paling hampir, cikgu rasa dekat sinilah 49 ni. Okey, maknanya kita akan ambil jawapan 1. Okey, 1 kita tolakkan dengan 49, kita akan dapat 36. Tolak macam biasalah, mana kena pinjam apa semua. Okey. Sebelum kita turunkan kosong, apa tadi cikgu cakap? Kalau ada titik, kita letak titik dulu sama lajur dengan soalan. Barulah kita turunkan sifar untuk dapatkan 360. Ini bukan 36 dan sifar. Kita sambung terus 360 dan kita cari yang paling hampir. Okey, dekat sini 343, maknanya kita ambil 7. Tuliskan dulu 7 pada bahagian jawapan, baru kita tolak 343, kita dapat baki 17, turunkan 171, kita ambil yang ini, 147, ini paling hampir lah. So, kita letak 3 dulu sebagai jawapan, tolak 147, baki 24, turunkan 5, 245, ada tak? Okey, ada. Okey, ni yang tepat lah. Ni bukan yang hampir dah. Ni dah memang tepat dah. 245, kita letakkan apa jawapan dia? 5 dan kita tolak habis 245 supaya tidak ada baki. Jadi jawapan kita 1.735. Sekali lagi, sifar di depan tidak perlu dituliskan sebab tidak ada nilai. Okey, kali ni kita nak sambung dengan bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000. Kalau dalam pembelajaran sebelum ini, darab 10, darab 100, darab 1000, cikgu gunakan cara arrow ataupun cikgu gunakan cara anak panah. Jadi untuk bahagi ni pun benda yang sama juga. Bezanya adalah arah dia. Kalau masa darab, kita akan gerakkan titik ke sebelah kanan sebab dia darab. Bila dia bahagi, maksudnya nilai dia akan berkurang. Jadi kita akan gerakkan ke sebelah kiri pula. Cara dia masih sama. Pertama kita tengok berapa banyak sifar yang ada. Okey, ada 1 sahaja pada 10 ni. Jadi kita akan gerakkan sekali sahaja ke sebelah kiri. Kenapa sekali?
Sebab sifar ada 1. Kenapa sebelah kiri? Sebab kita sedang buat bahagi. Okay, jadi apa yang bergerak ni? Titik je lah yang bergerak. Nombor semua tak ada ubah apa-apa. Kita gerakkan titik sahaja. Jadi kita akan gerakkan titik ini ke sebelah kiri sebanyak sekali. Kita tengok titik tu dah berubah. Okey. Bila dah berubah, kita akan salin daripada hadapan. Kalau depan ni tak ada apa-apa, maksudnya apa? Maksudnya kita letakkanlah sifar dekat situ. Yang ini kena tulis. Sebab dia ada titik selepas dia. Kalau macam tadi, tak perlu. Sebab lepas sifar ada nombor. Tapi sebab dia ada titik, kita kena tulis sifar ni. Kalau tak, takkan kita nak tulis jawapan mula dengan titik kan? Mesti ada angka. Jadi kita salin balik sifar perpuluhan 94. Okey, contoh yang kedua kita ada 376.8 bahagi 100. Cara yang sama, pertama kita tengok dalam 100 ada berapa banyak sifar. Jadi bila ada 2 sifar, maksudnya kita kena gerakkan titik sebanyak 2 kali ke sebelah kiri. Kenapa kiri? Sebab bahagi. Jadi titik itu akan bergerak kedudukan dan kita salin sahaja daripada hadapan. So dekat sini kita akan dapat 3.768. Okey, kalau macam ni, macam mana pula? Dia tak ada titik perpuluhan. Okey, 5 bahagi 1000. Tak ada titik perpuluhan. Jadi, benda ni cikgu dah terangkan masa tambah perpuluhan kalau cikgu tak salah. Nombor-nombor yang tidak ada titik perpuluhan, titiknya sebenarnya ada di bahagian belakang sekali. Okey, 5 patutnya dekat sinilah titik perpuluhan dia. Jadi sebelum kita nak gerakkan titik, kita kena wujudkan dulu titik perpuluhan. Jadi kita letak dulu. Kita tambahkan titik perpuluhan dekat hujung angka tu. Okey, dan cara masih sama. Dalam 1000 ada 3 angka. Jadi kita akan gerakkan 3 langkah ataupun 3 kedudukan ke sebelah kiri. Kalau kamu tengok dekat sini tidak ada apa-apa. Jadi kalau tak ada apa-apa, sama juga macam darab hari tu, kita sendiri yang letakkan sifar. Okey, jadi kita akan salin daripada depan lah. Sifar perpuluhan, sifar, sifar 5. Tak ada nombor, tak ada masalah. Kita letak sendiri angka itu. Okey, jadi jawapan adalah sifar perpuluhan, sifar, sifar 5. Okey, cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang kita belajar hari ini dan cikgu harap kamu boleh gunakan video ini untuk menjawab soalan-soalan bahagi perpuluhan. Jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.